Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati rakan-rakan siswa-siswi Universiti Malaysia Sabah. Baiklah, hari ini bertemu lagi kita dalam apa kata tu? Speaker Corner bagi siri ke-19 pada hari ini Khamis. Baiklah, saya hari ini saya akan ambil alih berkaitan dengan Speaker Corner siri ke-19 yang bertajuk Rasa Hidup Apa Perlu Ada. Tajuk saya hari ini nampak je berat, tapi ia merupakan, saya akan olahkan aspek rasa hidup apa yang perlu ada itu kepada satu aspek yang orang katakan yang lebih mudah, yang lebih dekat dengan diri kita sebagai seorang mahasiswa ataupun sebagai seorang manusia yang menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini. Baiklah tuan-tuan, sebelum saya teruskan, saya harap rakan-rakan semua dapat like, share dan komen berkaitan dengan page Jabatan Haiwan Pelajar dan Alumni untuk sebarkan berkaitan maklumat-maklumat berkaitan dengan haiwan pelajar dan juga dapat sebarkan share berkaitan dengan perkongsian pada hari ini kepada rakan-rakan yang lain. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum itu saya perkenalkan diri. Okey, saya Muhammad Fahim bin Haji Muhammad Dahlan, merupakan pelajar ijazah sarjana psikologi dari Fakulti Psikologi dan Pendidikan. Sama juga di Pusat Pengajian Pasca Siswazah. Saya merupakan MPP Pasca bagi sesi 2021. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan semua, tajuk yang saya petik pada hari ini adalah rasa hidup apa yang perlu ada. Nampak je rasa hidup itu bagi saya semua orang kan ada. Okay, kita sebagai manusia, sebagai individu yang menjalani kehidupan setiap hari, kita mempunyai rasa hidup. Rasa hidup ni bagaikan satu formula yang mana kita, apa yang kita perlu capaikan, apa rasa kita untuk kita berjaya, apa rasa kita untuk jadi sihat, okay, apa rasa kita untuk jadi bahagia, apa rasa kita untuk memastikan kehidupan kita yang kita lalui setiap hari itu akan menjadi kehidupan yang lebih sejahtera. Intipata berkaitan dengan apa yang perlu ada itu jadinya ada lebih aspek kepada sifat yang subjektif. Setiap individu mempunyai rasa hidup yang tersendiri. Okay, setiap individu mempunyai formula yang tersendiri. Setiap orang tidak dapat untuk menjangkakan apa kita punya rasa hidup yang kita letakkan untuk mencapai kejayaan, untuk mencapai satu perkara ataupun matlamat yang telah kita tetapkan. Rasa hidup ni sebenarnya analogi yang cukup mudah saya boleh bagi. Rasa hidup ni macam kita, analogi yang saya berikan adalah macam kita masak. Untuk nampakkan masakan itu lebih sedap dan enak dimakan oleh orang lain, apa rahsia ramuan yang kita letakkan dalam kita punya masakan itu. Contohlah kalau kita nak buat rendang, mungkin rasa rendang di Semenanjung berbeza dengan rasa rendang di Sabah. Tapi untuk melihatkan rasa perbezaan itu lah mengikut kepada individu-individu itu tersendiri. Okey? Orang Semenanjung tidaklah boleh komen apa rendang orang Sabah yang buat. Orang Sabah tidak boleh komen rendang yang orang Semenanjung buat. Sebab kita lihat, walaupun rendang Semenanjung dan rendang di Borneo nampak je sama, tapi mesti akan ada ramuan yang tersendiri yang menampakkan ianya sedap. Itulah rahsia yang ada dalam ramuan rendang tersebut. Sama juga macam rasa hidup. Saya punya rasa hidup berbeza dengan rasa hidup anda. Okay? Mungkin rakan-rakan pun mempunyai ada rasa hidup yang tersendiri. Apa yang saya olahkan berkaitan rasa hidup ni untuk nampak tidak ia berat, tidak nampak ia menjadikan satu benda yang terlalu general, saya skopkan lebih kecil. Rasa hidup apa yang perlu ada ini merujuk kepada matlamat yang boleh kita bawa diri kita untuk mencapai apa yang telah kita garis pandukan dalam diri kita untuk capai kejayaan, untuk pastikan kita punya kehidupan yang lebih sejahtera. Macam saya cakap tadi, rasa hidup ini lebih lihat kepada aspek yang subjektif. Setiap orang berbeza-beza dan tidak dapat dijangkakan apa rasa kita. Okay, saya sendiri ada matlamat. Sebab di sini saya lebih yakin dan percaya rakan-rakan semua mempunyai rasa hidup yang tersendiri dan ada matlamat yang ingin dicapaikan.
Contoh matlamat, mungkin hari ini aku nak lari jogging 10 km. Tu contoh. Tu matlamat, rasa hidup untuk rasa sihat. Mungkin hari ini aku mungkin exam aku akan study yang lebih berfokus tentang subjek ni. Okay, untuk dapatkan something yang kita buat, apakah usaha untuk kita untuk mencapai kita punya rahsia hidup? Apa yang perlu kita capai pada matlamat tersebut? Okey, melihat kepada apa yang perlu ada itu, saya lebih perincikan kepada aspek matlamat kehidupan. Okey, hidup ini kita lebih melihat hidup ini adalah benda yang subjektif. Kita tidak menjangkakan apa akan berlaku pada esok hari, apa yang akan berlaku pada petang nanti. Kita tidak dapat nak jangkakan apa yang berlaku pada malam nanti. Sebab hidup ini adalah lebih aspek yang lebih melihat kepada aspek yang subjektif. Okay, hidup tanpa matlamat ibarat menembak tanpa sasaran. Hidup ini mesti ada garis panduannya. Mesti ada, orang katakan, matlamat kita yang kita letak, apa yang kita nak capai, apa yang kita nak buat, apa tujuan kita sebenarnya. Okay, hidup tanpa matlamat ni ibarat macam menembak tanpa sasaran. Kita menembak, kalau polis atau tentera menembak mesti ada sasaran. Kita nak buat, kita nak target sale atau marketing, kita mesti ada target. Kita mesti ada sasaran. Tapi kalau hidup ni tidak ada matlamat, ibarat menembak itu tidak kena pada sasaran. Okay, matlamat merupakan, bagi saya matlamat merupakan satu benda kehendak yang kehendak kita dalam diri untuk capai dalam hidup. Okay, semua orang nak berjaya, semua orang nak bahagia, semua orang nak sejahtera. Okay, semua orang nak mengelak daripada kesusahan. Okay, sebenarnya matlamat hidup inilah sesuatu yang hendak kita capai supaya ianya menjadi realiti dan ia menjadi bukan hanya pada fantasi semata-mata. Itulah sebenarnya rahsia hidup inilah perlunya ada matlamat yang perlu kita letakkan secara jelas, nyata dan terang, dan ianya boleh diukur dan ianya boleh mencapai pada satu masa. Mungkin dalam jangka masa yang pendek, mungkin pada jangka masa yang panjang. Itu depends kepada matlamat yang kita letakkan. Untuk sebenarnya kita tahu, semua kita tentu ingat tentang kisah angan-angan Mak Jenin. Angan-angan Mak Jenin semua orang tahu tentang cerita dia. Okay, bagaimana dia buat sesuatu benda itu tidak bermatlamat. Dia main langgar je. Dia tidak ada garis panduan pun dalam hidup dia. Angan-angan Mak Jenin. Mak Jenin ketika memetik buah kelapa bercita-cita ingin membeli sepasang ayam. Dan sepasang ayam. Dan setelah ayam membiak dengan banyaknya, Mak Jenin ingin membeli sepasang kambing. Maksudnya, satu benda ini dia buat tidaklah orang katakan dengan lebih strategik. Dia tidaklah letakkan satu perkara itu yang dia nak buat pada tahap yang orang katakan macam tidak berfokus. Okay? Setelah kambingnya membiak, dengan banyaknya dia ingin membeli sepasang lembu pula. Begitu seterusnya Mak Jenin berangan-angan sehingga angan-angan bisnesnya menjadi begitu besar dan maju. Tapi bila letakkan pada aspek kita letakkan matlamat itu dengan jalan yang betul, matlamat itu diletakkan dengan aspek yang jelas, yang kita boleh capai, yang kita boleh buat ikut kesanggupan dan kita usaha, akhirnya nanti matlamat kita letakkan itu akan menjadi matlamat itu akan menjadi realiti. Dan itulah matlamat yang berjaya, itulah something kepada rasa hidup kita. Okay, setiap orang ada matlamat. Saya sendiri pun ada matlamat itu, contohlah saya punya matlamat ingin mencapai mungkin ingin mengejar impian PhD. Itulah saya punya matlamat yang saya letakkan daripada saya since masuk degree sehinggalah hari ini. Status WhatsApp saya tidak pernah berubah. Matlamat saya ingin mengejar impian PhD. Itu matlamat yang boleh kita ukur. Itu depends individu dan dia boleh berubah dari masa ke semasa. Kita lihat kepada cerita Mak Jenin tadi tu, dia macam apa yang dia buat, dia jual buah kelapa, dia jual buah kelapa untuk dapatkan sepasang ayam. Bila ayam membiak, dia ingin tukar kepada orang kata tu membeli kambing. Bila kambing membiak, dia beli lembu. Dia buat satu benda itu satu persatu. Dia planning. Tapi malangnya itu sekadar angan-angan. Angan-angan Mak Jenin itu. Daripada kelapa beli ayam, daripada ayam pergi beli kambing, daripada kambing dia beli pada lembu. Tapi itu hanyalah angan-angan. Itu fantasi semata-mata dalam diri Mak Jenin. Tapi adakah matlamat atau cita-cita itu selama ini hanya tinggal angan-angan? Okay, kita lihat balik. Kita rewind balik.
matlamat yang kita letakkan. Selalu pada awal tahun orang letakkan apa matlamat, apa azam yang kita letakkan. Setiap tahun, azam tahun baru, mungkin nak kurus, mungkin nak beli itu, mungkin nak buat ini. Tapi adakah benda itu yang kita buat secara bersungguh-sungguh, ataupun ada kita pegang matlamat itu, ada kita pegang azam itu untuk kita buat sehingga habis tahun ini, dan adakah ia akan bawa pada tahun berikutnya. Okay, saya letakkan ingin melihat kepada matlamat itu kita campaikan dengan keadaan yang katakan untuk mencapai matlamat itu secara realiti. Ada beberapa yang boleh saya kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan apakah garis panduan untuk mencapai matlamat itu agar dia menjadi satu rasa hidup, menjadi satu formula yang terbaik dalam diri kita, agar ianya tidaklah mengganggu gugat kita punya hati, perasaan dan sebagainya, sehingga boleh orang katakan mengganggu emosi. Contoh kat sini, matlamat yang kita letakkan itu mestilah lebih spesifik dan ianya penting. Semua orang mempunyai matlamat dan tidak keterlaluan. Jika dikatakan bahawa semua orang mempunyai matlamat untuk berjaya, tapi secara realitinya tidak ramai yang berjaya. Kerana apa? Kerana matlamat saya ingin berjaya dalam hidup itu terlampau umum dan kelihatan kabur. Bila kita letak aku nak berjaya dalam hidup, tapi nak berjaya dalam hidup tu banyak aspeknya. Berjaya dalam hidup ni banyak, dalam pengajian, dalam pembelajaran pengajian, mungkin berjaya dalam hidup seperti contoh nak dapatkan wang yang banyak, mungkin dari segi aspek untuk mendapatkan orang kata bentuk tubuh yang baik, ataupun mendapatkan orang katakan membantu orang. Aspek matlamat hidup berjaya dalam hidup tu sangat spesifik, tapi sangat general. Tapi untuk mendapatkan rasa hidup yang terbaik dari segi matlamat itu dicapai dengan baik, lebih baik kita letakkan aspek matlamat kita tu lebih spesifik. Tidak perlulah untuk secara general. Sama juga dalam kita berdoa. Kita berdoa lebih spesifik. Kita berdoa lebih spesifik agar apa yang kita inginkan, kita terus berdoa kepada Tuhan. Okay, bila letakkan matlamat hidup ni, lebih baik kita letak yang matlamat yang spesifik dan penting dalam hidup kita. Sebab kerana apa? Kita perlu mempunyai matlamat yang spesifik seperti yang diberikan dalam contoh matlamat efektif pada akhir topik ini. Kita lihat lepas ini, saya mohon rakan-rakan siswa-siswi dan yang mendengar di live FB Jabatan Haiwan Pelajar, spesifikkan matlamat kita letakkan matlamat yang penting agar kita boleh capai, agar kita boleh buat, bergantung pada usaha kita sendiri untuk capai kita punya matlamat. Dan akhirnya nanti itulah menjadikan orang katakan rahsia hidup kita di sepanjang masa. Dalam untuk melihat kepada rasa hidup itu, selalunya kita melihat dari segi mempunyai metodologi dan berorientasikan kerja dan aktiviti. Kita melihat kepada ini, bila kita letakkan satu matlamat itu, pasti kita kena ada disusuli dengan satu tindakan. Bukan hanya orang katakan cakap di bibir sahaja. Bukan hanya cakap hari ini, besok lupa. Apa yang kita letakkan matlamat itu, contoh aku nak berjaya untuk dapatkan pointer yang terbaik untuk membanggakan mak ayah, untuk membanggakan keluarga. Kita tetapkan azam itu, kita tekadkan azam itu, dan kita buat benda itu dengan penuh berusaha, dan kita orientasikan, kita buat dengan tindakan, bukannya hanya kita duduk diam semata-mata. Okey, rakan-rakan pendengar semua, dari segi aspek metodologi tersebut, untuk kita membuat satu matlamat itu adalah di mana merupakan sistem yang berangkumi kepada kaedah dan juga prinsip yang digunakan untuk mencapai matlamat. Mana di sini saya cakapkan matlamat yang baik adalah matlamat yang disertakan dengan cara dan untuk mencapainya. Okay, mesti akan ada cara-cara, contoh untuk sampai matlamat ini. Contohlah kan, untuk mencapai matlamat, aku nak turunkan berat badan sekian. Tapi apa tingkah laku, tindakan yang kita ambil untuk mencapai kita punya hasrat dan azam tersebut. Mesti kita ada flow satu persatu. Proses satu, proses dua, proses ketiga. Bagaimana untuk kita pastikan bahawa matlamat ataupun azam yang kita letakkan itu menjadi realiti dan bukannya adalah letak pada fantasi.
Okey, untuk kita dapatkan aspek yang lebih jelas, mengetahui dengan lebih jelas apakah usaha-usaha yang patut kita lakukan bermula sekarang demi mencapai matlamat yang diidam-idamkan. Jangan menangguhkan, bila kita letakkan satu garis panduan itu, jangan kita tangguhkan masa pada esok ataupun lusa ataupun tulat ataupun tahun depan. Apabila kita letakkan pada hari ini, kita punya matlamat itu, kita kena mulakan terus secara drastik. Tidak perlulah ditangguh. Kalau anda rasa, anda yakin dengan anda punya usaha, anda yakin dengan anda punya tindakan, terus bertindak. Tidak perlulah untuk untuk menangguh sementara tentang apa yang kita nak capaikan. Sebab kita tak pasti apa yang akan berlaku pada masa depan. Kita tidak pastikan apa yang akan berlaku pada esok hari. Ibarat macam anak sungai. Anak sungai pun berubah. Sama juga matlamat manusia. Hati dan perasaan manusia pun ibarat ianya macam anak sungai, sentiasa berubah-ubah. Hari ni kita buat matlamat ini, mungkin kita nampak itu, besok ianya berubah. Cuba tetapkan matlamat tersebut dan ianya kekal sehingga bila-bila, selagi dia tidak berjadi dicapai, selagi itulah kita letakkan. Once matlamat itu berjadi dicapai, kita cuba untuk tambah baik dan kita cuba untuk kekalkan dan kita gantikan dengan matlamat yang kita capai untuk kita capai pada masa depan. Kekalkan matlamat jikalau ianya tidaklah berjaya dicapai. Melihat kepada seterusnya, melihat kepada matlamat itu adalah melihat kepada matlamat yang boleh diukur dan nilai secara prestasinya. Baik, kalau kita rasa nak buat sesuatu benda itu, kita mestilah kita boleh buat, kita boleh mengukur satu benda itu secara nyata. Kita boleh nampak dia punya pengukuran dia dan juga dia punya prestasi. Adakah prestasi aku pada hari ini baik ataupun tidak? Kita letak matlamat itu yang lebih spesifik dan penting dan ianya boleh diukur dengan kita punya kefahaman kita sendiri. Tidaklah meletakkan matlamat yang katakan secara general, tapi kita end up nanti, pada akhirnya nanti kita bingung sendiri sebab matlamat yang kita letakkan itu tidak mampu untuk kita ukur secara keseluruhan. Kita letakkan matlamat itu yang boleh diukur. Contoh, matlamat aku masuk degree, aku nak habis dalam 3 tahun. Apa usaha-usaha yang anda lakukan dan kita nampak dari segi usaha itu, dari segi prestasinya setiap semester itu bagaimana dari segi keputusan dia. Letakkan matlamat yang boleh diukur secara, bukan boleh diukur dengan pembaris, tapi kita boleh diukur dengan kita punya prestasi yang boleh diukur secara yang kita boleh nampak dengan pandang mata kasar kita. Okey, selanjutnya dari segi bermotivasi. Manusia ni, kita sebagai individu manusia yang katakan kadang sifat motivasi itu ada meningkat, akan ada motivasi yang menurun, kadang motivasi itu mendata saja. Okey, bagaimana cara untuk kita mendapatkan motivasi itu, di mana kita perlulah berdamping. Bagi saya, cadangan saya adalah berdamping dengan insan-insan ataupun individu yang yang selalu memberikan support system, social support pada kita. Mungkin boleh memberikan satu kata-kata semangat kepada kita, dan kita tengok tentang orang yang sebelum ini tidak berjaya, tapi dia ada usaha, dia ada matlamat yang jelas dan nyata, dia akhirnya dia capai matlamat tersebut. Motivasi ini mungkin secara langsung boleh dapat, mungkin secara tidak langsung boleh dapat. Depends kepada cara-cara kita untuk mendapatkan motivasi ini bagaimana. Mungkin dari aspek untuk apabila anda rasa rasa tidak mampu untuk mencapai matlamat tersebut, rasa runsing ataupun apa, try untuk cari individu yang boleh membantu kalian supaya mendapatkan lagi kata-kata semangat dan lebih bermotivasi dalam mencapai apa yang anda inginkan. Sebenarnya dalam untuk mengejar matlamat ataupun kejayaan dalam kehidupan ini, ada cabaran yang tersendiri. Setiap individu mempunyai cabaran masing-masing. Cabaran saya berbeza dengan cabaran anda semua. Ini bergantung kepada bagaimana untuk kita hadapi cabaran tersebut, bagaimana cara kita untuk selesaikan masalah ataupun cabaran yang kita hadapi. Itulah bila ada masalah, bila ada cabaran ataupun ujian yang berlaku, jikalau anda berasa anda tidak mampu untuk saya sendiri, try untuk mencari orang yang boleh anda berdamping
untuk meluahkan perasaan ataupun mencari kata-kata semangat dan berdampinglah dengan orang-orang yang sentiasa memberikan anda semangat ataupun memberikan kata-kata motivasi supaya anda bersemangat terlebih, anda bersemangat semula. Okay, boleh kalau anda rasa rusing ataupun apa, anda boleh jumpa dengan kaunselor. Anda boleh jumpa dengan kaunselor di mana-mana yang kaunselor yang berdaftar yang anda rasa selesa untuk sharekan. Mungkin kaunselor sendiri pun boleh membantu kalian untuk mendapatkan matlamat, untuk menjelaskan balik matlamat dan memberikan anda motivasi untuk terus berjuang dalam kehidupan. Okay, seterusnya melihat kepada motivasi, melihat kepada rasa hidup ini dari segi matlamat itu, mestilah matlamat yang kita letakkan memberikan 1001 makna kepada kita. Okay, bukan hanya angan-angan semata-mata. Matlamat yang kita letakkan itu bukan hanya memberi makna pada kita sendiri, mungkin ia memberikan makna kepada orang yang berdekat dengan kita, orang yang berada di sekeliling kita. Mungkin matlamat yang kita letakkan itu memberikan makna kepada keluarga kita, memberikan makna kepada ibu bapa kita. Okay? Bila letak matlamat itu, mestilah kita rasa dan kita yakin aku rasa itulah bermakna kepada aku punya keluarga, mak ayah ataupun rakan-rakan di sekeliling. Contohnya lah, saya ambil contoh sebagai diri saya. Bila satu WhatsApp saya ingin mengejar impian PhD, itulah saya punya matlamat. Mungkin sekarang ni mungkin dijadikan sebagai angan-angan, tapi masih ada usaha dan langkah tindakan untuk mencapai benda itu. Adakah matlamat untuk mengejar impian PhD itu bermanfaat kepada saya sendiri? Tidak. Memang memberikan manfaat pada saya, tapi ianya bukanlah memberikan manfaat pada saya sendiri. Mungkin ianya memberikan manfaat kepada keluarga saya, memberikan bermaknanya pada untuk keluarga, mak ayah khususnya, mungkin kepada golongan-golongan yang saya ingin bantu. Itulah merupakan matlamat itu yang lebih spesifik dan lebih penting, dan ianya memberi makna kepada orang yang berada di sekeliling kita. Janganlah letakkan lepas ni cuba ubah matlamat kita daripada aspek general kepada aspek yang lebih spesifik. Supaya apa? Kita faham dengan apa yang kita nak buat, kita faham apa yang kita nak bawa, kita faham dan kita tahu apa yang kita inginkan dalam kita punya hidup. Pastikan apa yang kita letakkan itu menjadikan satu yang bermakna kepada diri kita, keluarga, ibu ayah ataupun rakan-rakan yang berada di sekeliling. Seterusnya dari segi aspek orang katakan matlamat ini mampu untuk dicapai. Bila ianya boleh diukur, bila ianya boleh orang katakan kita nampak dengan jelas, kita buat dengan jelas, at least benda ni mampu untuk dicapai. Untuk mencapai satu benda ini bukanlah ambil masa yang sangat singkat. Bukan ambil masa yang singkat. Mungkin ada, depends pada individu, mungkin ambil masa dalam 10 hari, mungkin matlamatnya akan capai. Mungkin ada ambil dalam masa 1 tahun, mungkin ambil masa dalam 5 tahun ataupun lebih. Itu depends atau bergantung kepada individu tersendiri. Sebab kerana untuk mencapai ini, saya cakap pada awal tadi, matlamat itu adalah aspek yang sangat subjektif. Orang lain yang tidak menjangkakan, kita sendiri pun tidak menjangkakan adakah matlamat itu kita mampu untuk mencapai. Tapi at least kita buat benda itu mestilah mampu untuk dicapai. Mampunya itu melihat kepada mana? Kita punya kudrat, kita punya usaha, kita punya keupayaan diri kita. Adakah matlamat dengan aku letakkan ini mampu untuk aku capai kemudian hari? Okay, letakkan matlamat itu dengan aspek mampunya untuk dicapai. Di mana untuk menetapkan matlamat yang melampau tinggi, yang terlampau tinggi sehingga tidak mampu dicapai adalah perbuatan yang sia-sia. Jangan buat satu benda yang sia-sia dalam kehidupan kita. Matlamat yang terlampau tinggi, ibarat macam mak jenin, ia merupakan salah satu tindakan ataupun perbuatan yang mensia-siakan. Bukan tak boleh, ia boleh, tapi at least kita spesifikkan apa yang kita nak buat. Contohnya, andaikan anda seorang pelajar berbadan contoh pelajar yang orang katakan yang comel lah kan, dan mempunyai matlamat hidup melakukan senaman dan berjoging selama 2 jam sehari. Bagi memastikan kita punya susuk tubuh ini melihat ada perubahan dalam tempoh 3 bulan. Okey, bila kita letakkan matlamat yang orang kata, saya beri contoh yang lain, apabila kita rasa matlamat yang kita boleh capai itu, contohnya kita nak
habis dalam masa tempoh 3 tahun untuk capai katakan pointer sekian, mungkin first class, mungkin second class apa, itu depends kepada matlamatnya kita. Mungkin kita dapat ukur dengan kita punya usaha setiap hari yang kita lakukan setiap semester itu. Letakkan satu matlamat yang boleh untuk dicapai, yang boleh kita untuk diukur. Bukan hanya orang katakan letak matlamat itu kita campak begitu sahaja di lautan, tapi kita tak nampak pun sebenarnya apa matlamat yang lebih spesifik untuk kita untuk pastikan yang memberikan kepentingan pada diri kita, keluarga dan seterusnya. Seterusnya dari segi aspek bagaimana untuk mendapatkan rasa hidup, dari segi matlamat yang kita campaikan ialah lebih aspeknya realistik. Kenapa dikatakan realistik adalah kerana bila melihat kepada aspek realistik ni adalah sifat atau menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Okay, supaya matlamat yang kita letakkan itu menjadi realistik dan akhirnya kita rasa benda tu kita boleh dapat. Contoh, hari ni aku nak makan tilai pada waktu ini. Tapi adakah bagaimana tindakan kita untuk mendapatkan tilai, untuk membelikan tilai? At least kita usaha untuk pergi 1B ke, untuk pergi Imago ke. Kita usaha untuk naik bas, untuk naik Grab. Itu contoh. Naik Grab, untuk naik bas, pergi ke Imago untuk beli tilai. Dan itulah matlamat macam kan orang kata aku nak minum tilai hari ni. Sebab dah lama tak minum tilai. At least benda tu kita boleh ukur dengan tindakan kita, kita boleh ukur dengan masa kita boleh ukur dengan usaha kita untuk dapatkan satu benda yang kita mahukan. At least pada akhirnya, hasil akhirnya kita nampak benda tu adalah steril. Bukan hanya semata-mata angan-angan yang tidak ada noktah pada akhirnya. Semua benda kita nak buat secara realistik. Kita nak buat real, supaya kita nampak dan ianya kita boleh tunjukkan, kita boleh kongsikan pengalaman yang kita hadapi itu kepada orang yang berdekatan dengan kita. Supaya apa? Mungkin ianya boleh memberikan satu inspirasi atau memberikan satu aspirasi kepada rakan-rakan kita yang mendengar ataupun rakan-rakan yang kita kongsikan pengalaman tersebut. Okay? Jadikanlah matlamat itu secara realistik. Yang kita yakin bahawa matlamat inilah boleh memberikan aku kebaikan kemudian hari, yang boleh memberikan aku satu benda yang bermanfaat pada diri aku dan orang sekelilingnya. Jadikan matlamat itu secara realistik. Seterusnya dari aspek mempunyai tempoh masa. Okay, tarikh mula dan tarikh akhir. Okay, sama juga macam assignment. Matlamat kita bila masuk semester ini, kita nak selesaikan assignment, untuk selesaikan tugasan pada tepat waktu, dan kita ada orang katakan macam pensyarah ada letakkan tarikh sekian. Okay, untuk kita menyiapkan satu tugasan itu sebelum tarikhnya, mestilah kita ada usaha untuk menyelesaikan satu kualiti tugasan yang orang katakan yang baik. Bukanlah hanya membuat satu tugasan hanya copy paste siap. Tidak, itu hanya orang katakan matlamat yang orang katakan tidak nyata, yang tidak memberikan manfaat kepada diri kita. At least apa yang kita buat setiap hari itu, kita boleh letakkan, okey, hari ini, esok aku nak berjalan pergi Bukit Kokol. At least benda itu kita tahu bagaimana kita merancang benda itu, kita letakkan keadaan itu supaya untuk pergi ke Bukit Kokol pada esok harinya itu kita berjaya untuk sampai ke Bukit Kokol. At least kita plan nak pergi dengan siapa, pukul berapa kita nak pergi, jam berapa kita nak bergerak daripada rumah, okay? Tarikh bila kita nak pergi, kita nak buat apa di sana. At least kita dah ada planning. Planning itulah melihat kepada usaha dan bagaimana perancangan kita yang terbaik, perancangan yang orang katanya real, perancangan yang baik itu mampu untuk membawa kita pada masa hadapan. Adakah ianya berjaya ataupun tidak untuk mencapai matlamat yang telah kita garis pandukan tersebut. Contoh dan tempoh masa yang kita letakkan, pernah anda menghadapi situasi begini. Pada satu hari, anda benar-benar berhasrat ingin menyiapkan satu kerja penting yang perlu dilakukan pada hari itu. Tapi malangnya, apabila hari tersebut berakhir, anda mendapati anda langsung tidak memulakan kerja tersebut. Apatah lagi untuk menyiapkannya. Apabila kita dah ada garis panduan, dah ada masa, dah ada tarikh yang telah ditetapkan, kita terus bertindak. Sebab kita tahu tarikh dan masa itu yang perlu kita lakukan. Nak tak nak kita kena hantar, nak tak nak kita kena siapkan. Okay, bagaimana kita buat untuk mencapai
dan bagaimana untuk kita hadapi situasi dalam tempoh beberapa minggu untuk menyiapkan tugasan pada akhirnya, supaya yang kita hantar itu hasil kerja, hasil usaha yang kita berikan sepenuh hati, yang kita buat dengan sepenuh hati, kita buat sebaik mungkin. Kerana apa yang kita buat itu, macam saya cakap tadi, apa yang kita buat itu bukan hanya memberi manfaat kepada kita, mungkin memberi manfaat yang sangat baik kepada kita punya keluarga, kita punya rakan-rakan yang lain. Supaya apa? Kita buat benda itu dengan kita punya sepenuh hati. Bila kita buat dengan sepenuh hati, kita rasa puas. Bila kita rasa puas, kita rasa bahagia. Semua orang nak rasa bahagia, semua orang nak rasa puas. Okey, nak rasa kepuasan dalam kehidupan itu bukan mudah untuk dapat. Kena ada usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mendapatkan untuk mendapatkan satu kepuasan dalam kehidupan. Apa yang kita buat tu mendapatkan kepuasan, apa yang kita buat itu mendapatkan keseronokan, apa yang kita buat dalam kehidupan kita itu adalah memberikan aspek kesejahteraan dalam kehidupan kita ke arah yang lebih positif. Saya yakin dan percaya kepada pendengar-pendengar yang mendengar pada live pada hari ini mempunyai matlamat yang tersendiri. Mungkin matlamat itu ada yang matlamat yang secara general, tapi lepas ini mohon untuk berfokuskan matlamat anda itu berfokus bagaimana. Contoh, nak jual cokoja pada hari ini, nak jual dalam 5 botol. Okey, bagaimana anda punya usaha itu untuk jual anda punya cokoja itu supaya ianya habis terjual. Mungkin dari segi anda punya promotion, okey, mungkin anda dari segi anda punya cara anda untuk share dengan orang, berkaitan iklan, depends kepada individu. Usaha itu bergantung kepada usaha individu untuk capai apa sebenarnya yang ingin lakukan. Nak jual cokoja hari ini 5 botol, teruskan bagaimana kaedah untuk anda jual cokoja itu banyak 5 botol pada hari itu, sebagai contoh sahaja. Okay. Mungkin hari ini masih belum terlambat, anda masih ada masa dan ruang dan peluang untuk anda ubah anda punya matlamat tersebut supaya ia menjadikan satu matlamat yang realistik, satu matlamat yang boleh dicapai, satu matlamat yang bukan angan-angan dalam kehidupan anda, tapi matlamat yang beri manfaat kepada diri anda dan juga memberi manfaat kepada anda punya keluarga dan orang yang berada di sekeliling, ataupun pada golongan-golongan yang anda ingin membantu. Okay, melihat kepada matlamat ini, saya boleh lihat pada matlamat jangka masa panjang dan matlamat jangka masa pendek. Matlamat jangka masa pendek itu contohnya, contohlah sebagai contoh untuk katakan nak kuruskan badan. Contoh yang saya bagikan, nak kuruskan badan, mungkin itu matlamat jangka masa pendek. Tapi bila lihat pada matlamat jangka masa pendek itu nak kuruskan badan, mungkin matlamat pada jangka masa panjang inilah untuk mengelakkan diri daripada terkena atau menghidap penyakit kronik, something that. Sebab itu adalah usaha. Itu adalah satu langkah bagaimana untuk kita kekalkan diri kita sihat supaya kita dapat terhindar daripada penyakit yang kita tidak mahu hingga macam tu. Okay, rasa hidup ialah aspek yang sangat subjektif. Setiap individu berbeza, setiap individu mempunyai rahsia tersendiri, mempunyai formula yang tersendiri. Okay, dia bukanlah katakan sebagai formula matematik untuk untuk kira isi padu. Isi padu formula dia itulah, memang telah diletakkan, itulah perlu diikut untuk mengira isi padu air di dalam botol. Tapi masalah dari segi formula rasa hidup ini, setiap orang individu tidak boleh disamakan dengan formula matematik ataupun formula mengira bahan kimia, something that. Tapi beliau melihat kepada rasa hidup inilah formula-formula yang perlu diletakkan bergantung kepada individu. Apa yang kita nak lakukan, apa kita nak buat, apa yang telah kita garis pandukan, itu depend kepada diri kita. Nak dan tak nak sahaja. Pengukuran dia adalah nak dan tak nak. Kalau anda nak capai kerjaan tersebut, anda buatlah, anda bertindaklah, anda bangkitlah. Tapi bila anda rasa macam nantilah, besoklah, benda itulah akan menyebabkan kita punya kejayaan ataupun matlamat yang kita garis pandukan itu, matlamat yang kita telah tetapkan itu menjadi, orang katakan, tidak mempunyai noktah, tidak mempunyai pengakhirannya. Dia hanya sentiasa berjalan sahaja dan ianya terbang di angkasa begitu saja. Tidak ada titik noktah untuk mencapai satu tahap tersebut. Okey, mungkin rakan-rakan yang mendengar di live Facebook ada pertanyaan ataupun apa, boleh je teruskan, tak ada masalah. Sementara saya share dengan kamu
Okey, untuk melihat kepada aspek matlamat ini, untuk mencapai, memang orang katakan nampak matlamat itu orang pandang macam alah matlamat ni biasa-biasa je, taklah macam hardcore sangat, taklah macam diva, taklah popular sangat matlamat dia. Tapi untuk kita tunjukkan kepada orang matlamat yang kita, walaupun orang katakan alah sok-sok je matlamat ni, tapi kita lihat, kita firmkan matlamat itu dengan kita punya keyakinan diri, kita punya self confidence level itu. Walaupun dia nampak macam sok-sok je, kita nampaklah, orang nampak matlamat kita macam alah matlamat dia ni biasa je, tak adalah hebat mana pun. Tapi kita tunjukkan dengan orang, kita walaupun matlamat kita ni sok-sok atau matlamat ni biasa-biasa je, kita tunjuk dengan orang dengan kita punya semangat, kita punya keyakinan diri untuk kita capai apa yang kita inginkan. Sebab apa? Kita dalam diri ni memang kena ada orang katakan keyakinan diri. Kerana keyakinan diri ni boleh dianggap sebagai perkara yang rumit. Okay? Setiap orang tidak boleh mampu katakan keyakinan diri seorang tu berbeza-beza. Bergantung kepada semangat yang ada di belakang kita. Okay? Keyakinan diri adalah satu benda yang orang katakan sangat rumit. Orang katakan susahlah, inilah, benda ni sangat rumit. Sama ada anda mempunyai ini ataupun tidak. Bila kita ada matlamat, keyakinan diri itu perlu diletakkan di belakang untuk mendorong kita punya matlamat ini mampu untuk dicapai. Keyakinan diri itu pasti akan ada. Apa yang kita buat, kita kena berani. Apa yang kita buat, kita kena teruskan. Apa yang kita buat, kita ignore je apa orang katakan, negative vibe semua tu, cakap-cakap belakang, tu kita ignorekan. Jangan abaikan. Sebab itulah matlamat kita, itulah telah kita letakkan dalam kita untuk kita capai sesuatu benda yang memberikan manfaat kepada diri kita. Okey, contohlah kalau anda tidak mempunyai keyakinan diri, maka moga-moga anda bernasib baik dan meneruskan kehidupan. Begitulah bunyi kepercayaan yang biasa kita terdengar. Letakkan keyakinan diri, apa yang kita buat, langkah yang kita ambil, tindakan yang kita ambil itu, kita yakin dengan kita punya keputusan. Kita yakin dengan apa yang kita ingin buat. Kita yakin dengan apa yang kita ingin lakukan. Abaikanlah orang-orang yang berada di sekeliling yang boleh memberikan, yang bukan memberikan kita semangat, yang menjatuhkan kita, kita ignore. Okay, kita ignore, tapi kita cuba untuk berdamping dengan individu-individu yang katakan yang positif, individu yang sentiasa memberikan kita semangat, individu yang sentiasa mendengar kita punya permasalahan, kita berdamping dengan orang begitu. Bukanlah katakan ignore keseluruhan, tapi apa yang vibe negatif yang kita dapat itu, komen yang negatif kita buat yang kita dapat itu, ambil sebagai satu proses, learning proses kita dalam untuk kita punya self development. Kita bangkit, kita letakkan, kita tunjukkan dengan orang bahawa apa yang aku buat ini mampu untuk aku lakukan. Yakin pada diri untuk kita mampu untuk buat. Sama seperti kepercayaan biasa yang lain, idea bahawa keyakinan diri adalah kualiti yang ada hanya pada kalangan tertentu yang bernasib baik dan tidak sekukuh yang difikirkan. Keyakinan ni sebenarnya berubah-ubah. Okay, depend pada kita bagaimana kita letakkan kita punya keyakinan untuk terus kita katakan untuk bergerak maju ke hadapan, untuk terus melangkah ke hadapan. Yakin pada diri, letakkan satu tahap pada diri kita mampu untuk buat. Walaupun ada ujian kiri dan kanan, depan dan belakang, walaupun ada ranjau yang datang, kita yakin pada diri kita mampu. Kita tempuh sahaja kehidupan, laluan-laluan kehidupan yang berliku itu supaya kita sampai pada penamatnya. Kita sampai pada garis penamat. Seperti mana dalam novelis warga Scotland dan pencipta watak Peter Pan, J.M. Barrie pernah menulis, saat anda meragui kebolehan anda untuk terbang, anda tidak akan berjaya melakukan. Buat satu benda itu mestilah orang kata bermatlamat, buat satu benda itu mestilah orang katakan berprinsip, buat satu benda itu mestilah orang kata berdisiplin, supaya apa? Adanya memang akan ada ke kanan ke kiri, jatuh bangun, badai melandai, segala benda, hujan, ribut taufan, tapi kita masih mampu bila kita yakin pada diri, kita nak capai tersebut. Kita perlulah katakan redah sahaja semua tu. Kita hadapi sahaja semua benda tu. Pasti akan ada insan-insan yang menangis, mungkin ada insan-insan yang katakan yang menyokong, ada insan-insan yang menjatuhkan kita. Benda tu kita letakkan ke tepi, kita ambil sebagai self development kita. Okey. Dan aspek seterusnya dia katakan macam apa yang matlamat kita letakkan, kita ada keyakinan, akhirnya
Kalau kita berjaya capai matlamat tersebut, pasti orang kata keputusan akhirnya, hasil akhirnya, kita akan menjadi seorang yang bahagia. Kenapa? Untuk mencapai satu matlamat tersebut bukanlah satu jalan yang mudah. Untuk mencapai satu matlamat itu pada garis akhir itu bukan satu jalan yang senang. Kenapa? Kita melalui pelbagai ranjau, kita melalui segala badai, kita melalui segala ribut dan taufan, jatuh bangun, sejuk, panas, basah kuyup, segala benda. Akhirnya bila kita sampai satu matlamat garis penamat, benda itu akan memberikan keseronokan dan juga kebahagiaan pada kita. Kebahagiaan itu sangat penting. Bila kita berjaya, of course, takkan kita berjaya kita rasa nak bimbang. Takkan bila kita berjaya kita rasa macam sedih. Untuk sedih disebabkan berjaya itu boleh, tak ada masalah. Bukannya orang katakan kita dah berjaya tapi kita sedih meratapi benda-benda yang lepas. Bila kita dah lepas, benda yang lepas itu yang mendorong kita untuk kita berjaya. Dan akhirnya dia memberikan kesan akhir, iaitu kita rasa diri kita bahagia. Okey, contohlah bahkan mereka yang sudah biasa bahagia, matlamat ini bermanfaat dan dapat dicapai dengan mengambil langkah-langkah kecil memberikan kehidupan semua bentuk dan bentuk baru. Kadang kebahagiaan yang kita capai inilah memberikan satu suasana kehidupan yang baru. Okay, memberikan memberikan satu matlamat ataupun dunia kita yang baru. Okay, bila kita berjaya untuk capai matlamat tersebut, mustahillah untuk kita tidak mampu untuk mencapai matlamat yang lain. Bila kita dah mampu untuk capai satu benda ini dan berjaya dan kita menyebabkan kita bahagia, pasti benda-benda yang lain yang kita telah letakkan itu kita mampu juga untuk dilalui, kita mampu juga untuk capai. Pada akhirnya adalah memberikan kita punya ke tahap kebahagiaan dalam kehidupan itu pada tahap yang bagaimana. Semua orang nak bahagia, semua orang nak sejahtera, semua orang nak seronok dalam kehidupan. Tapi mungkin dia ambil masa untuk capaikan tahap kebahagiaan itu, mungkin ambil masa untuk capai tahap kesejahteraan. At least anda laluilah ujian yang anda hadapi itu dengan penuh kesabaran dan penuh ketabahan untuk anda mampu mencapai pada titik noktah nanti anda bahagia dalam kehidupan. Bahagia itu bukan hanya pada diri anda. Anda mampu juga dengan kejayaan anda itu, anda mampu membahagikan orang di sekeliling anda. Anda mampu untuk membahagikan ibu bapa anda. Anda mampu untuk membahagikan ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang berada di sekelilingnya. Bahagia itu adalah, orang katakan, tidak semua orang mampu untuk dapat dalam masa yang singkat. Maybe kena take time. At least anda kena bersabar dan untuk mendapatkan kejayaan pada akhirnya, dan akhirnya memberikan kebahagiaan kepada diri anda sendiri. Kenapa saya katakan kebahagiaan ini sangat penting? Kerana kebahagiaan ini telah terbukti secara ilmiah. Telah terbukti secara ilmiah bahawa betapa bahagianya kita dalam hubungan mempunyai kesan langsung kepada kesihatan kita. Bila kita rasa bahagia dalam diri kita, of course, kita punya kesihatan mental health kita itu dalam keadaan yang baik. Kerana memang telah terbukti dari segi aspek kebahagiaan ini, memang telah terbukti secara ilmiah. Apabila kita bahagia, ia memberikan kesan secara langsung kepada kita punya kesihatan mental. Melihat kepada Robert Waldinger, pengarah penyelidikan dan juga profesor psikiatri di Harvard Medical School, menyatakan bahawa menjaga tubuh tentunya diperlukan, tapi hubungan juga merupakan bahagia penting dalam menguruskan diri sendiri. Melihat kepada dia mensarankan kepada kita bahawa apabila kita telah capai matlamat tersebut, kita cuba untuk menjaga kita punya hubungan dengan orang di sekelilingnya. Letak ke tepi kita punya sombong itu, kita letak tepi kita punya riak. Walaupun kita dah mampu untuk capai kita punya kebahagiaan itu, kita cuba kongsikan dengan orang yang lain. Kita jaga hubungan, kita cuba bagi inspirasi dan aspirasi pada orang tersebut untuk terus bersemangat. Mungkin orang sekeliling kita ada matlamat ataupun dah down, tidak mampu untuk bergerak terus, tidak mampu untuk melangkah maju ke depan. Tapi dengan apa yang kita dapat ini, jangan kita simpan seorang-seorang, jangan simpan untuk diri kita sendiri. Kita kongsikan dengan orang yang berada sekeliling. Tidak ada makna pun untuk kita simpan untuk simpan dalam kita sendiri. At least kita kongsilah dengan orang yang sekeliling supaya ianya dapat memberikan inspirasi dan aspirasi dia untuk capai apa yang dia tidak mampu lagi untuk capai. Sharekan, amalkan kehidupan untuk suka menolong, untuk share, untuk kongsi dengan orang supaya ianya memberikan
mungkin memberi manfaat kepada dia, dalam masa yang sama memberikan manfaat yang besar kepada diri kita sendiri. Okey, sekiranya kita rasa kita down, hasrat saya, nasihat saya, try lah untuk mencari orang yang katakan individu yang mampu boleh memberikan kita punya semangat ataupun mampu untuk memberikan kita punya motivasi yang tinggi untuk kita terus melangkah maju ke hadapan demi mencapai apa yang kita hasratkan dalam kehidupan kita. Mungkin hasrat untuk kita juga, hasrat untuk kita, mungkin hasrat juga untuk orang sekeliling kita. Mungkin hasrat untuk kita, mungkin hasrat juga untuk keluarga dan ibu bapa kita, untuk melihat kita punya prestasi kehidupan itu dalam keadaan yang baik. Saya yakin dan percaya rakan-rakan mahasiswa yang lain dan juga pendengar pada hari ini mempunyai matlamat yang jelas dan nyata dan mempunyai keyakinan diri untuk mencapai matlamat tersebut. Saya yakin dan percaya anda semua mampu untuk melangkah maju ke hadapan, untuk mencapai, untuk mendapatkan, melepasi garisan penamat dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan yang baik dalam kehidupan anda dan memberikan harap yang memberikan aspirasi dan inspirasi kepada orang yang sekeliling yang mempunyai, yang memahukan pertolongan dan bantuan daripada anda yang berjaya mencapai matlamat. Itulah merupakan satu perkongsian saya berkaitan dengan rahsia hidup, apa yang perlu ada. Melihat kepada rahsia hidup itu dalam aspek kejayaan, kita kena perlu ada matlamat yang jelas, matlamat yang boleh diukur, matlamat yang katakan yang melihat kepada kita punya tindakan, yang adanya tindakan. Itulah antara 8 yang tadi saya share kepada anda, apa yang perlu ada dari segala matlamat itu untuk dicapai dengan jayanya. Setiap orang ada rahsia hidup, setiap orang ada objektif, setiap orang ada matlamat. Lepas ini, mohon untuk spesifikkan anda punya matlamat agar ianya boleh diukur dan mampu untuk dicapai. Satu perkongsian daripada saya, kata-kata akhir, ada 3 kata-kata akhir saya boleh share kepada anda. Rahsia kejayaan hidup adalah persediaan. Rahsia kejayaan hidup adalah persediaan manusia untuk menyambut kesempurnaan yang menjelma. Itulah pada akhirnya kebahagiaan yang kita inginkan pada pengakhirannya. Seterusnya adalah kekuatan tidak datang. Kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal, tetapi ianya datang dari semangat yang tidak pernah mengalah. Itulah melihat kepada aspek keyakinan diri kita dan melihat kepada semangat yang ada dalam diri kita untuk terus maju ke hadapan, supaya apa yang kita letakkan kita mampu dan kita berjaya dan kita capaikan. Hasil akhirnya bagaimana? Kita lihat dari segi aspek kecemerlangan kehidupan adalah hasil daripada sikap yang kita buat pada hari ini, sikap yang kita inginkan sentiasa berlaku yang terbaik. Kita buat apa semua benda yang kita tetapkan, kita buatlah sehabis baik. Kita buatlah sehabis baik mana sekalipun, usahalah sehingga titisan peluh yang terakhir. Jangan pernah berputus asa di tengah jalan. Saya dulu pun orang katakan bukanlah dilahirkan sebagai seorang individu yang cemerlang, bukanlah individu yang dilahirkan memperoleh keputusan PMR yang 9A, SPM yang 10A, STPM yang tinggi. Tidak. Saya bukanlah orang individu, tapi melihat kepada usaha untuk mengubah diri kita untuk mencapai apa yang kita letakkan itu. Kita kena yakin dengan segala apa yang kita lakukan. Biarlah orang cakap sekalipun, kita ignore. Kita ignore dengan punya sikap, tapi kita ambil kata-kata dia untuk proses kita punya pembelajaran. Proses untuk membina keyakinan, proses untuk membina semangat, supaya apa? Akhirnya nanti kita tunjukkan, kita buktikan bahawa diri kita inilah yang mampu untuk melakukan segala-galanya. Okey, saya yakin dan percaya pada rakan-rakan siswa yang lain, ubahlah matlamat anda daripada aspek yang lebih umum kepada aspek yang lebih kecil. Aspek yang boleh diukur dan ianya boleh dibuat dengan kita punya tindakan dan usaha. Okey, saya doakan rakan-rakan mendengar hari ini dan rakan-rakan yang di luar sana mampu untuk menempuh kehidupan, mampu untuk menempuh segala ranjau dan ujian untuk mencapai, untuk melihat, untuk capai anda punya matlamat yang anda inginkan. Jangan putus asa, teruskan berusaha, ambil tindakan dan terus bersemangat dan yakin pada diri yang anda pasti boleh. Selaras dengan tema lagu Universiti Malaysia Sabah, teruslah untuk bertekad cemerlang. Jangan pernah putus asa, radu tetap radu. Okey, itu sahaja dari pihak saya atau penguasaan pada pagi ini, pada hari ini. Saya doakan semua rakan-rakan dalam sihat sejahtera,
bebas daripada segala wabak bencana, wabak penyakit segalanya, dan kita jaga diri anda. Okay. Stay at home. Sampai jumpa lagi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.